Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita bertasdik pada sekalian hati kita yang menyaksikan pertemuan di alam maya ini. Dulu, kini dan selamanya kita mengucapkan rasa terima kasih sungguh, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepelbagaian nikmat-Nya. Betapa beruntungnya saya dan kita semua, yang saya raikan seluruh ahli keluarga saya yang dikasihi dan seluruh ahli keluarga besar dalam audio kuliah yang saban ketika mencari, berusaha untuk menuntut ilmu daripada juzuk ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bentangkan. Betapa luasnya mutiara ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita berada pada Ramadan Al-Mubarak, bulan Syahrul Ramadan yang penuh barakah, yang tidak ada tolok bandingnya berbanding dengan 11 bulan di luar Ramadan. Dan apatah lagi kita berada pada 10 hari yang terakhir, telah dinyatakan, diberi penjelasan maupun pencerahan betapa baginda Nabi SAW sungguh dalam keadaan reaksi maupun perbuatan fi'li, perbuatan Nabi SAW kelihatan Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah apabila memasuki tempoh 10 hari yang terakhir dalam Ramadan. Yang saya raikan para ilmuwan, para asatizah, pencinta dan penuntut ilmu yang jauh maupun yang dekat, mudah-mudahan walaupun jauh di lokaliti masing-masing, insya-Allah dekat di hati. Kita berhubung secara alam maya ini, mudah-mudahan wasilah dengan perhubungan yang baik. Apabila perhubungan itu yang dimaksudkan sebagai tali komunikasi, perhubungan menggunakan sedapat mungkin alat-alat yang Allah telah beri izin kepada manusia guna pakai, suatu yang mubah, dan bila kita penuhi dengan masa lapang yang ada, Masya Allah, apatah lagi pada malam-malam akhir Ramadan Al-Mubarak. Bayangkan sekalian yang menyaksikan dan mendengar betapa beruntungnya saya dan kita semua. Walaupun kita secara santai duduk seketika dalam tempoh yang beberapa minit ini, Masya Allah, mudah-mudahan mengenai dengan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat martabatnya, sehingga Allah redha amalan. Walaupun duduk mendengar, menyaksikan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengekang nafsu syahwah, sabar dikala ketika musibah berlaku, maka 3 dalam 1 itu menyebabkan tingkatan amal kita. Apabila kita dalam keadaan zon yang sebenarnya kita dalam keadaan zon yang selesa, walaupun dihadkan pergerakan kita dalam suasana tempoh di negara Malaysia ini, begitu juga sahabat-sahabat kenalan kita yang berada di wilayah dan ada menjadi add friend kepada audio kuliah maupun add friend kepada saya Abdullah Al-Faqih dalam status Facebook itu, nak menyatakan apa, sahabat-sahabat yang berada, kenalan yang berada di Indonesia maupun di Singapura, maupun di Brunei Darussalam, maupun di Cambodia, ataupun berada di luar negara. Masya Allah,
wasilah dengan pertemuan ini, insya-Allah kita tidak akan rugi. Bayangkan apabila terangkatnya amalan yang kita usaha lakukan seumpama pada malam ini diterima Allah pada malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan nilai tambah dalam kitab amalan yang dicatat dengan baik oleh malaikat Allah bagian kanan ini, di posisi kanan ini, iaitu malaikat Raqib, mencatat amalan manusia. InsyaAllah tak akan terlepas sepatah kata pun, maupun tak akan terlucut sebarang amal perbuatan pun, sama ada kita lakukan secara bersendirian ataupun berjemaah seumpama ini, walaupun duduk di perasingan. Saya sebagai mewakili antum semua dalam keadaan masing-masing, maknanya kita secara santai bersua muka di alam maya ini. Mudah-mudahan niatlah masing-masing, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Ada sahabat-sahabat kita Saharudin, subhanallah, jarang saya melihat melayan bagaimana penama-penama yang berada di paparan secara live ini. Ahmad Sazali, masya-Allah, pada malam ini bersama saya dan kita semua, insya-Allah kita cuba merenung berkaitan dengan tajuk yang telah dibentangkan dalam beberapa hari ini untuk meraih redha, yakni rasa cinta kepada Allah. Bagaimana Imam Ibn Zawji rahimahullah, Imam Ibn Qayyim Al-Zawjiyah menyatakan ada 10 amalan ataupun 10 langkah yang boleh kita usaha lakukan, 10 perkara, insya-Allah, untuk meraih redha dan rasa cinta kepada Allah. Maka salah satunya pada malam ini iaitu bagaimana kita boleh usaha wasilah dengan sentiasa mengingati Allah dalam segenap urusan, dalam semua urusan. Itu di antara tarikah jalan untuk kita mencapai maksud sehingga Allah redha, dan automatically bila Allah redha akan rasa cinta. Allah akan campakkan rasa kecintaan seorang hamba kepada sesempurna sifat baginya, zatnya yang maha pengasihani, sifatnya Ar-Rahim. Taib. Bagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah pada singkatan waqaf ayat, Fazkuruni azkurukum. Fazkuruni azkurukum. Allah nyatakan, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula, yakni kepadamu. Fazkuruni azkurukum. Kerana itu Allah nyatakan, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Maknanya rasmi berdasarkan pada ayat 152 dalam suratul Baqarah, apabila seseorang hamba kepada Allah mengingati Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatinya. Pada jam 9:30 pagi tadi saya telah merakamkan secara live tajuk ini, iaitu berkaitan bagaimana sentiasa mengingati Allah dalam semua urusan ataupun dalam semua keadaan. Maka pada malam ini sebagai lanjutan bicara yang berkaitan yang bagaimana kita boleh mengingati Allah dalam banyak keadaan. Dan insya-Allah bila kita meniti jalan ini, kita melangkah jalan ini, maka dengan rasminya kita menjadi ahlul zikr, orang yang sentiasa mengingati Allah. Baik. Bagaimana dinyatakan zikir di dalam as-sunnah, dibicarakan oleh seorang alim, iaitu Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dalam kitabnya Ihfazillah Yahfazka. Ada satu kitab bagaimana membentangkan nasihat, wasiat, amanat Rasulullah
jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Bagaimana dalam syarah kitab Ihfazillah Yahfazka itu, iaitu zikir di dalam as-sunnah. Dinyatakan, wahai orang yang sudah berumur, wahai orang yang sudah berumur, yang rambut dan janggutnya sudah beruban dan tulangnya sudah semakin lemah ataupun semakin tidak kuat, maukah kamu aku tunjukkan amalan yang mulia dan utama? Ini dinyatakan oleh Dr. Aidah Abdullah Al-Qarni. Dia menyatakan, dia menyeru orang yang berumur, hatta boleh jamak sekali dengan orang-orang yang punya tenaga yang kuat, orang yang maknanya masih usia belia ataupun remaja sekalipun, sama ada lelaki maupun perempuan. Muallim ini menyatakan, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang paling mulia? Maknanya ini satu metod ataupun satu uslub dakwah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan kepada beberapa orang sahabat. Rasulullah SAW akan susul dengan mukadimah itu dengan pertanyaan. Maka tentu sahabat-sahabat akan mengiyakan dan sanggup untuk mendengar setiap apa yang akan dipesan oleh baginda Nabi SAW. Maka kaedah ini boleh kita pakai. Kita boleh guna pakai, maknanya sebelum kita nak menerangkan sesuatu, penjelasan kepada ataupun pencerahan kepada seseorang yang boleh kita kongsi ilmu, maka kita saja tanya, kamu nak tahu tak sesuatu perkara itu? Kalau kamu nak tahu, insya-Allah aku kabarkan kepada kamu. Itu satu kaedah, satu cara. Bukan terus masuk, kena ada intro dia, kena ada bunga bahasa di hadapan itu. Maka yang rasmi dia dinyatakan muallim ini, Syekh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, seorang yang hafiz Quran, muallim tentang hadis, alim tentang hadis maupun pengkhususan juga dalam bidang usuluddin, menyatakan iaitu apa? Amalan yang paling utama, yang utama iaitu kamu berzikir kepada Allah. Kamu berzikir kepada Allah, itu amalan yang paling utama. Menepati dengan perintah Allah, tujuan manusia dan jin, Allah ciptakan agar untuk dipertanggungjawabkan untuk menjadi satu agenda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks ibadah itu ada maksud yang tersirat maupun tersurat maupun tersirat, iaitu mengingati Allah. Mengingati Allah. Dan diseru di sini juga, wahai pemuda yang gagah perkasa, maukah kamu aku tunjukkan amalan yang paling utama? Maka jawapannya diulang sebut, kamu berzikirlah kepada Allah. Di dalam Islam, kamu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang lebih utama daripada zikir. Masya Allah. Ini satu keterangan. Dan disebut bagaimana dinyatakan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim diriwayahkan Rasulullah SAW bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, mengisyaratkan, pergilah kalian ke gunung Jumdan ini, Al-Mufarridun telah mendahului kalian. Maka sahabat bertanya, siapakah golongan Al-Mufarridun itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan, iaitu orang-orang, yakni lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ini termaktub dalam riwayah Imam Muslim, hadis 2676, dan riwayah Imam Ahmad menyatakan hadis pada bilangan 8091. Bagaimana Al-Mufarridun?
yang disebut sebagai singkatan mufarrid adalah orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk beramal soleh. Mufarrid adalah dengan maksud orang yang menghabiskan umurnya hanya dengan beramal soleh. Subhana rabbiyal azim. Dan ada juga menyatakan bahawasanya mufarridun itu adalah orang yang sangat cermelang dengan ilmunya dan cermelang dengan zikirnya di antara saudaranya dengan dalam pelbagai majlis, kerana setiap manusia itu biasanya selalu berbicara tentang apa yang dia sukai. Subhanallah. Ada yang mensyarahkan termasuk juga golongan al-mufarridun itu, iaitu orang yang mempunyai satu tahap keilmuan yang tinggi, yang cermelang, yang alim ataupun alimah bagi nisa perempuan. Bagaimana dalam keilmuannya dan dalam masa sama dia rajin berzikir kepada Allah. Jadi kita letak setting mindset saya dan kita semua, kita boleh meraih rahmat dan redha Allah wasilah dengan kita, dengan apa? Dengan ilmu kita beramal, dengan iman kita beramal, kemudian apatah lagi kita boleh minta kepada Allah. Di antara permintaan yang boleh kita kemukakan pada malam akhir Ramadan Al-Mubarak, iaitu tentang cita-cita. Cita-cita saya dan kita semua. Sebenarnya cita-cita kita ni nak jadi apa? Biasanya kalau masuk sekolah, minggu orientasi itu, maknanya pelajar akan ditanya. Ini suatu kebiasaan. Kamu nak jadi apa? Biasanya akan ditanya kelas darjah 1, darjah 2, hatta darjah sampai darjah 6. Ataupun tingkatan 1 sampai tingkatan 6 sekalipun, mula-mula suai kenal tu, dalam sesi suai kenal itu, maka guru yang baru mengenali itu, maka dia akan bertanya, salah satu di antara soalan bonus dia akan kemukakan, iaitu apakah cita-cita antum, cita-cita anda sekalian. Maka subhanallah, benar-benar peristiwa, saya rekodkan laporan berlaku dalam satu kelas. Masing-masing anak-anak murid ni menyatakan cita-cita, ada yang nak jadi cikgu, ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi engineer, ada yang nak jadi pilot, dan sebagainya lah. Ada juga yang nak jadi ustazah, nak jadi ustaz dan sebagainya. Tapi bila mana sampai satu giliran pada seorang anak remaja tingkatan, pada waktu itu pelajar tingkatan sekolah menengah, bila time pada sesi dia menyatakan cita-citanya, dia menyatakan, saya cikgu, saya ustaz ke ustazah, saya nak menjadi ahli syurga Allah. Saya nak jadi ahli syurga Allah. Allahu Rabbi. Mengenailah di antara yang Rasulullah isyaratkan, di antara 4 perkara yang kita jangan terlepas pandang, yang kita boleh raih dengan rahmat Allah dalam Ramadan Al-Mubarak ini, iaitu salah satu perkara ataupun doa yang kita boleh kita munajat, iaitu kita minta kepada Allah nak jadi ahlul jannah. Nak jadi ahlul jannah. Jadi bila rasmi agenda kita nak menjadi ahlul jannah, ahli syurga Allah, dan ada kalanya bagaimana Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan kepada para sahabat, kalau kamu nak minta, mintalah syurga yang paling tinggi, yakni syurga Firdaus. Maka homework bagi sesiapa yang bercita-cita tinggi untuk memasuki syurga Firdaus, maka dia kena baca, kena tadabbur, kena tafahum, kena memahami, kemudian beramal dan menepati dengan apa yang telah dibentangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sehingga ayat 11. Itu di antara sifat ciri-ciri ahlul jannah Firdaus. Bagaimana Allah nyatakan qad aflahal mu'minun
allazina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian ayat yang seterusnya sampai ayat yang ke-11. Jadi ulang sebut di antara 4 permintaan yang Rasulullah anjurkan, sehingga Rasulullah isyaratkan yang kita jangan terlepas pandang, kita kena lazimi minta doa, iaitu menjadi ahli syurga Allah. Dan dalam masa yang sama serentak itu maknanya minta Allah jauhkan. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Minta Allah jauhkan, piarakanlah diri saya dan ahli keluarga kita semua. Maknanya kita jamak pasangan maupun ahli keluarga kita semua, anak-anak dan sebagainya, hatta menantu maupun cucu, Masya Allah, ataupun adik-beradik dan sebagainya, ataupun kita terkenangkan. Kita berada di satu rumah, walaupun kita ni contoh ada kes-kes tertentu, dia singgah seketika untuk bermalam beberapa hari di rumah sahabatnya. Maka dia sebagai orang yang musafir ataupun menumpang di rumah, di satu rumah itu, maka dia boleh qasadkan. Dia boleh qasadkan. Dalam setiap doa itu, dengan maksud dia jamakkan sekali. Dia masukkan qasad hati dia itu, maknanya dia masukkan kalimah na itu dengan maksud, maknanya ya Rabb kami, contoh doa, kurniakanlah kami kebaikan di dunia, yakni kebahagiaan di dunia, dan kebaikan, yakni kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Walaupun dengan doa seumpama itu, sebenarnya apabila dia qasadkan jamak sekali dengan ahli keluarga, termasuk ahli keluarga tuan rumah yang menumpang di rumahnya. Jadi ini menepati dengan suatu hadis. Bagaimana di antara doa yang Allah sukai, subhanallah, iaitu seseorang yang berdoa dalam keadaan saudaranya yang tidak ketahui. Saudara yang dia doakan itu, saudaranya, maknanya sahabat ke, apatah lagi ahli keluarga dia dan sebagainya, dia menumpang rumah adik-beradik ataupun sahabat dia, jiran dia dan sebagainya, maka dia doa tidak diketahui oleh sahabat itu ataupun jiran itu, namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sukai satu doa seorang hamba kepada Allah, dia berdoa untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak ketahui. Jadi itu satu rahsia dalam kerahsiaan berdoa dengan penuh adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak maksudkan pagi tadi, seperti kita flashback balik, iaitu di antara mereka yang mendapati dengan maksud ahlul zikir, ahli yang sentiasa berzikir kepada Allah, iaitu mereka yang sentiasa berdoa. Mereka yang sentiasa berdoa. Maka dia dalam keadaan dia seseorang itu dia terkelompok dalam kumpulan ataupun orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah. Apabila dia rajin berdoa, otomatik doa itu merupakan zikir kepada Allah. Kenapa? Tentu ada kalimah ya Allah, tentu ada kalimah ya Rabbi, yang mengingati Allah, sebut nama-nama Ismullahil Azam. Sebelum terlupa lah, sebelum saya terlupa, ada 3 bacaan berdasarkan satu keterangan para ulama, memberi satu panduan kepada kita semua. Ada 3 bacaan. 3 bacaan ayat Allah didahulukan, kemudian baru kita mohon munajat kepada Allah, nyatakan hajat kita kepada Allah. Mukaddimahnya iaitu kita ambil mukaddimah dalam suratul Baqarah, iaitu pada ayat wakaf yang pertama dalam dalam ayat 255 suratul Baqarah, iaitu ayatul kursi. Pada wakaf yang pertama tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti situ. Maknanya tak perlu niat tambah, maknanya sekadar berhenti situ. Kemudian datangkan satu ayat lagi.
Bukan maksudnya ayat ini bersambung dengan ayat yang kedua ini. Tidak. Maknanya dahulu kan. Kita full stop situ. Berhenti dulu. Setelah kita wasilahkan nama dan Ismullahil Azam Allah. Allah dia. La ilaha illa. Tidak ada ilah yang diibadahi melainkan dia. Huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, yang terus menerus menguruskan makhluk, yakni berdiri dan sendiri. Kemudian ambil ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam surah Ali Imran, iaitu apa? Alif Lam Mim. Kemudian ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ambil dua ayat yang pertama itu dalam surah Al-Imran. Kemudian full stop situ. Kemudian datangkan satu ayat lagi. Seingat saya dalam surah Taha. Kalau tak silap saya, bunyinya wa anatin wujulil hayyil qayyum. Wa anatin wujulil hayyil qayyum. Datangkan ayat itu. Letak ayat itu dahulu di antara tiga ayat yang awal sebagai doa. Permintaan yang maknanya bersandarkan dengan wa'anatin wujulil hayyil qayyum. Bagaimana keadaan muka manusia pada waktu itu tunduk dan hina. Wa'anatin wujulil hayyil. Subhanallah, dalam keadaan khauf dan penuh pengharapan. Bagaimana muka orang-orang yang kufur ataupun kafir, maknanya waktu itu mereka tunduk dalam keadaan hina. Termasuk orang-orang beriman tak berani nak angkat kepala di yaumul mahsyar. Seingat saya berada pada ayat dalam surah Taha, ayat dalam 100 lebih, tak silap saya. Wallahu alam, boleh cek balik. Namun mungkin dalam surah Taha, wa anatin wujulil hayyil qayyum. Setelah tiga lafaz tadi, maka barulah disebut kita boleh sebut hajat kita. Jadi kaedah itu bertepatan dengan suatu maksud hadis. Ada hadis yang menyatakan demikian, maka setelah kamu ungkapkan itu, maka ucaplah permintaan doa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhana rabbiyal azim, saya nak kaitkan tentang doa, dia itu juga termasuk dalam golongan ataupun dinisbahkan sebagai mengingati Allah, kerana ada kalimah disebut nama Allah, kemudian dalam keadaan tawaduk, kita rendahkan diri mohon kepada Allah ketika berdoa itu, maka ada masa dalam keadaan itu, dalam keadaan kita berada di 10 hari yang terakhir, apatah lagi di 10 malam yang terakhir, apatah lagi kalau sekiranya insya-Allah di antara 10 itu tentulah ada satu hari yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhana rabbiyal azim. Dahulukan lafaz-lafaz Ismullahil Azam tadi, kemudian munajat kepada Allah. Waktu bila keadaannya? Waktu di malam hari. Ketika antara solat tarawih ke, solat sunnah tarawih kan solat rehat-rehat. Tengah tu sebenarnya di antara 2 rakaat itu sebenarnya tak terikat dengan selawat saja. Bila kita merujuk kauliah Nabi SAW ketika mendirikan solat malam di malam Ramadan yang disebut Qiyam Ramadan, maka ada fleksibelnya Rasulullah membaca beberapa lafaz, sama ada zikir ataupun doa di antara 2 rakaat dengan 2 rakaat itu. Tapi kebiasaan Rasulullah akan menangguhkan doa di penghujung. Di penghujung rakaat solat tarawih itu, yakni di 1/3 malam yang terakhir, yakni di waktu diambang sahur. Itu Rasul akan mengangkat tangan berdoa dengan penuh tawajuh kepada Allah.
Namun demikian antara dua rakaat yang disebut rehat, kemudian solat, kemudian rehat, kemudian solat, maka ada beberapa bacaan zikir. Dan kita boleh secara fleksibel, kita boleh baca apa pun. Salah satu di antara dua rakaat itu boleh kita selawat. Ataupun kemudian dua rakaat kemudian itu boleh kita beristighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Masya Allah. Ataupun dan dua rakaat yang seterusnya kita boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ataupun kita boleh baca doa ibu bapa. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Sebagai seorang anak tentulah mengambil manfaat dalam keadaan ada masa, maknanya apatah lagi kalau seorang itu berniat dalam tempoh 10 hari terakhir ni dia niat i'tikaf walaupun hatta di rumah dengan maksud dia berkaluah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia menambah rakaat solat pada akhir malam misal kata, ataupun bersama dalam solat jemaah, setelah solat jemaah itu berkeadaan dalam iaitu mendirikan solat tarawih dalam keadaan jemaah. Jadi imam yang bijaksana dia boleh bimbing, maknanya beberapa bacaan zikir, zikir yang merupakan sebagaimana sebenarnya hakikat zikir itu sebenarnya mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan dalam nukilan kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali, pengarang musannaf kitab Ihya Ulumuddin, pernah menyatakan apabila sekelompok orang masuk ke dalam satu majlis, mereka akan mengatakan apa saja yang mereka sukai. Apabila tukang kayu masuk ke dalam satu majlis, dia akan berbicara tentang kayu kerana dia alim tentang kayu, tentang pintu dan bagaimana dia akan menyusunnya. Sedangkan kalau tukang besi, dia akan berbicara tentang hal besi. Sedangkan tukang bangunan ataupun pekerja bangunan, pekerja buruh dan sebagainya, dia akan berbicara tentang keindahan suatu bangunan. Begitu juga dengan seorang pereka fashion, dia akan berbicara tentang jenis-jenis pakaian. Akan tetapi para wali Allah, mereka sentiasa berzikir kepada Allah. Ni bezanya subhanallah kita dengan hamba Allah yang sentiasa berzikir. Seingat saya ada satu ayat dalam suratul Balad, bukan? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu, usaha manusia ni macam-macam ragam. Lain padang, lain belalangnya. Dia panggil apa lagi? Istilah pepatah Melayu sebut gambut, gambut dipanggil apa? Tapi hati lain-lain. Gambut ni maknanya disebut pepatah, satu pepatah Melayu disebut, tak? Tapi maknanya rambut sama hitam. Rambut ni sama hitam tapi hati lain-lain. Begitu juga hati para wali Allah yang dekat dengan Allah, hamba kepada Allah, ahlu mereka ini sentiasa mengingati Allah dan menepati dengan ayat surah Al-Imran yang telah saya kemukakan dalam beberapa bicara sebelum ini. Dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-191. Allazi yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb, iaitu orang-orang yang mengingati Allah, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil qiyam, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Mereka memikirkan kejadian langit dan bumi.
perihal langit dan bumi ni, peristiwa yang berlaku antara langit dan bumi ni. Mereka sambil mereka berdoa, setelah mereka mempunyai daya fikir, Allah bagi ilham. Sebenarnya Allah bagi ilham kepada hamba-hamba kepada Allah ini. Dengan ilmu, dengan kehendak Allah, Allah bagi ilham kepada Rasulullah SAW. Dada Rasulullah dipenuhi dengan ilmu Allah, ilmu wahyi. Kemudian Allah datangkan ilham yang baik. Kemudian berfikir, Ya Rabb kami, tidaklah engkau jadikan perkara ini sia-sia. Maha suci di kau, jauhkanlah kami, peliharalah kami daripada azab api neraka. Subhanallah. Itulah bagaimana para wali Allah. Kita bila sebut wali ni, kita kena faham dengan baik. Contoh terbaik khudwah hasanah tentang wali Allah ni, iaitu yang paling ulungnya baginda Nabi SAW. Namun Nabi Muhammad sebagai Nabi lagi Rasul, atas lagi daripada para wali. Tapi sebenarnya definisi wali ni maknanya orang-orang yang Allah redha, yang mana Allah muliakan. Sehingga kan sebenarnya wali yang aulawiyat kita ambil contoh, iaitu seumpama Abu Bakar As-Siddiq, yang disebut Amirul Mukminin, generasi Khulafa Rasyidin, 4 khalifah yang awal itu, yang disebut Khulafa Rasyidin. Begitu juga sahabat-sahabat yang dijamin syurga Allah. Mereka ni sebenarnya para wali Allah. Jadi dalam masa sama kita mulia, kita hormat. Zaman Mu'tahirin ni pun ada yang Allah muliakan seseorang itu, sehingga dia sendiri sebenarnya hakikat tentang wali Allah ni, dia sendiri pun tak tahu. Melainkan Allah yang memberi kemuliaan pada dia. Belum tentu seorang yang ada kelebihan itu boleh disebut sebagai wali Allah, waliullah. Belum tentu. Kerana ada seorang alim besar yang menyatakan, seorang yang alim yang masyhur menyatakan, andai kata kamu lihat seseorang itu boleh terbang di udara sekalipun, tanpa maknanya nampak dia berada di awang-awangan, maknanya boleh terangkat diri dia itu, boleh seumpama tanpa ada sesuatu yang mengangkat. Bila mana kita melihat seseorang yang walaupun kita melihat dia boleh terbang di udara sekalipun, jangan kamu percaya, mudah untuk percayai dia, melainkan kamu lihat syariatnya. Syariat ni apa? Iaitu sunnah yang dilakukan olehnya. Bagaimana solat dia? Kalau maknanya wali Allah itu solat tertib, dia solat tu jemaah, dalam kelompok, dalam jemaah, maka itulah wali yang menepati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai peringkat mengaku sebagai wali, tiba-tiba tidak hadir dalam solat jemaah, ataupun tidak melakukan puasa, seumpama puasa sunnah dan sebagainya. Sebenarnya hakikat itulah kita faham, kena faham secara ilmu, dan diberi faham oleh seorang alim menyatakan, walaupun kamu melihat seorang yang berada di udara sekalipun, jangan kamu percaya akan dia lagi, melainkan kamu tengok syariatnya. Maknanya syariat ini bukan boleh dipisah-pisah. Nak mengaji tentang makrifah, mengenal Allah, Allah tu siapa, kita ni siapa, sehingga kita rasa kerdil, kita buat bacaan pada diri kita, kita maknanya mencari ilmu bagaimana untuk rasa khusyuk dalam hati, khusyuk dalam solat, tenang dalam jiwa, kemudian maknanya hati kita berdetik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Namun demikian, perkara syariat itu dari segi fikih itu maknanya dia ada disiplin dia. Kerana itulah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Orang yang paling mengenal Allah iaitu baginda Nabi SAW. Subhanallah. Dinyatakan di sini, para ulama mengatakan satu kisah yang dinukilkan oleh Ibn Rajab Hambali dalam kitab Jami'ul al-Ulm wal Hikam,
mengatakan bahawasanya tatkala Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke dalam perigi tua, perigi buta, iaitu satu perigi yang di dalamnya terdapat pasir kering dan sedikit air. Dia turun ke atas pasir itu pada malam hari. Tidak ada teman melainkan Allah, tidak ada sahabat melainkan Allah, dan tidak ada yang menghiburkan melainkan Allah. Maka dia pun berzikir kepada Allah hingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menyatakan ikan-ikan di laut tenang, tetapi ia tidak tenang berhenti untuk bertasbih. Katak juga merasa tenteram, tidak bersuara, tetapi dia tidak diam dengan berzikir kepada Allah. Allah memelihara Nabi Yusuf AS kerana baginda memelihara Allah. Subhanallah. Ini satu perkabaran tentang bagaimana apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Apabila Nabi Yusuf dizalimi oleh adik-beradiknya dan sebagainya, bagaimana subhanallah yang menemani dalam semua pergerakan dia itu hakikatnya Allah. Sehingga kan bagaimana kita lihat hatta ikan-ikan di lautan sebenarnya mereka juga jenis makhluk Allah yang berzikir. Begitu juga katak. Katak pun walaupun diam, bunyi dengan suara-suara tertentu, sebenarnya ada lafaz zikirnya. Dan sebenarnya di antara makhluk Allah yang berzikir itu jarang orang faham perkara ni. Seumpama berlaku ketika guruh, suara guruh, gema guruh tu, sebahagian daripada guruh itu sebenarnya bertasbih kepada Allah. Walaupun guruh ni ada dengan gema suara yang kuat, kedengaran bunyi yang kuat, tetapi ada guruh yang nisbahnya zikir kepada Allah. Mereka ada cara mereka berzikir kepada Allah, dan mengenai satu dalam ayat Allah membentangkan perkara itu. Betapa makhluk Allah yang namanya kilat itu kemudian bunyi bergema setelah sambaran kilat mengenai sesuatu ataupun kelihatan di alam ini, maka kemudian diikuti dengan guruh. Guruh itu subhanallah, nak menyatakan makhluk Allah pun berzikir kepada Allah. Ini kan pula saya dan kita semua. Kita yang Allah Subhanahu Wa Taala beri akal yang waras dan sihat ini, wal afiyah ini. Jadi biasa kan ada orang tanya kita apa khabar, ataupun kita jawab, kemudian itu kita jawab sihat wal afiyah. Jadi istilah sihat wal afiyah itu bagus, kerana dia menepati dengan satu doa yang warid daripada kauliah Nabi SAW. Dan doa ini sesuai dibaca ketika malam-malam akhir Ramadan ini. Andai kata terkena dengan malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Masya Allah. Walaupun sebutannya ringkas, tapi al-afiyah yang dimaksudkan itu, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Saya ulang sebut. Allahumma inni, wahai Allahku, as'aluka, kurniakan daku al-afiyah, keafiatan, kesejahteraan. Kalau kita niat jamak untuk seisi keluarga kita dan sebagainya, Allahumma inna. Allahumma inna nas'aluka wal-afiyah. Dan keafiatan, maknanya kesejahteraan. Kesejahteraan ini maknanya iaitu bagaimana bukan sihat tubuh badan, cukup makan, cukup pakai, cukup kediaman, cukup kenderaan. Bukan begitu saja. Sebenarnya al-afiyah, kesejahteraan ini maknanya seseorang yang dia memiliki suatu keadaan yang menyebabkan jiwa dia tenang, hati dia sejahtera. Qalbun salim. Qalbun salim maknanya hati dia tenang, tenteram. Qalbun salim, bersih daripada syirik, daripada bergantung harap dengan makhluk dan sebagainya. Dia sentiasa tenang, jiwanya mutmainnah. Masya Allah. Dan disebut orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah adalah mereka yang lidah-lidah mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Subhanallah. Dan dijatakan tentang bagaimana
kita minit-minit yang terakhir ni, oleh kerana malam ini malam ke-23, saya reservekan dalam 5 ke 10 minit yang terakhir ni, bagaimana kaedah zikir itu ada tingkatannya dan dibahagi dengan tiga bahagian. Pertama, zikir dengan hati dan lisan. Pertama, jenis zikir itu, jenis zikirnya iaitu mengingati Allah dengan iaitu sebutan pada lisan, tapi dalam masa sama disulami dengan kehadiran hati. Dua dalam satu. Dan ini merupakan tingkatan zikir yang paling tinggi dan paling utama, di mana kamu berzikir kepada Allah dengan hati dan lisanmu. Kamu bertasbih dengan lisanmu dan kamu juga memikirkan makna tasbih itu. Kamu beristighfar, meminta ampun kepada Allah dengan lisanmu. Kamu juga memikirkan makna istighfar yang kamu sebut tu apa. Bagaimana keadaan kamu ketika beristighfar tu, kamu letak hati kamu di mana. Rupanya kita bila istighfar astaghfirullah ataupun kita sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afwa fa'fu anni, ampunlah aku tu, kita boleh flashback balik dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan pada waktu sekian-sekian ataupun pada amal perbuatan sekian-sekian, boleh kita flashback balik supaya kita lebih insaf. Kita minta satu demi satu. Apatah lagi bagaimana golongan yang mereka menjaga hati mereka, ada adab mereka dengan Allah. Mereka mudah sensitif, tersentuh mereka dengan amalan-amalan yang sekiranya mereka tergelincir, mereka dalam keadaan yang melakukan kesalahan, mereka mudah terasa. Di waktu itu golongan ini maknanya dia akan kosatkan. Ketika memohon maghfirah, ketika memohon taubat, dia akan kosatkan dekat mana salah laku itu. Maknanya flashback balik. Minda kita ni, akal kita ni boleh berfikir, boleh tarik balik. Kalau banyak perkara kita boleh terkenang, teringat balik tak? Itu begitulah peristiwa-peristiwa yang berlaku. Peristiwa yang berlaku itu dijadikan sempadan, dijadikan pengajaran, jangan diulang. Benda-benda yang tidak baik, hal-hal maksiat, mungkar, benda-benda yang mengambil hak orang dan sebagainya, menyebabkan kita boleh berfikir dengan baik. Kemudian kita insaf dan kita berusaha untuk kembalikan semula kepada yang berhak itu. Sesuatu barang yang kita pinjam, maknanya bagaimana Allah pinjamkan maknanya diri kita ini, roh kita ini, kesihatan kita ini, panca indera kita ini, Allah bagi pinjam. Terbukti Allah ambil balik satu-satu bila mata ni mula dulu tak pakai cermin mata, lah ni kena pakai cermin mata. Nampak? Ini sahih. Dulu maknanya sebelum ini uban maknanya tak ada. Tiba-tiba satu demi satu timbul. Dulu maknanya sebelum ini gigi. Memang cukup. Gigi ni cukup. Tiba-tiba ada longgar, kemudian ada lompong kerana tanggal satu demi satu gigi dan sebagainya. Begitu juga kulit. Begitu juga maknanya tulang belulang dan sebagainya, sendi dan sebagainya. Sebenarnya semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayar balik semua anggota panca indera kita, tubuh badan sendi kita ini yang dinisbah dengan ada 360 sendi ini, sebenarnya bayar balik dengan kita mengenal mensyukuri nikmat dengan kalimah tasbih subhanallah, dengan kalimah tahmid alhamdulillah, dengan kalimah takbir Allahu akbar. Dan bila mana kita tak mampu untuk sentiasa berzikir sampai saya dan di antara kita putus zikir, maka di waktu duha kita solat, menandakan kita berterima kasih kepada Allah di waktu duha kita solat itu merupakan ganti kepada kalimah tasbih, tahmid, takbir, yakni kalimah tasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah itu. Maknanya kita bagaimana sifat Allah yang maha sempurna itu. Jadi saya nak landing time ini, khulasanya kesimpulannya, subhanallah, ambillah ruang ketika berada di 10 hari yang terakhir ini, banyakkan berzikir dalam banyak keadaan.
Dalam banyak keadaan ketika berdiri pun boleh. Memang ada zikir Rasulullah ketika Rasulullah keluar ataupun masuk, ataupun Rasulullah ketika rukuk dan sujud. Biasa kita baca apa? Doa zikirnya Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Tapi bila turun satu ayat dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Adanya perintah Allah tentang perintah bertasbih, kemudian memuji Allah. Kita buat ucapan terima kasih kepada Allah. Kemudian kita memohon maghfirah Allah, memohon keampunan, kerana Allah sungguh memang menerima taubat. Maka bermula turun surah An-Nasr itu, maka Rasulullah membaca ketika rukuk dan sujud, iaitu dibaca Rasulullah subhanaka wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah baca apa ketika rukuk dan sujud? Rasulullah mula membaca apabila isyarat ajal Rasulullah hampir tiba, maka Rasulullah bertasbih, subhanaka, maha suci engkau. Allahumma, disebut Allahumma rabbuna, Allahumma subhanaka rabbana, ataupun disebut Allahumma, wahai Allah kami, wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Jadi ini warid daripada kauliah Nabi SAW. Saya ulang balik, subhanaka maha suci engkau, Allahumma rabbuna, engkaulah Rabb kami. Kemudian astaghfirullah, aku mohon ampun padamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat padamu ya Allah. Maknanya kita sebut pada dalam solat malam qiyamul Ramadan, pada malam-malam akhir Ramadan ini kita sebut pada rukuk dan sujud begitu, dan di waktu luar solat kita sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai yang maha pengampun, yang suka memberi pengampunan, maka ampunilah daku. Nampak? Maknanya suruh dengan kalimah ghafur Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun kepada Allah di waktu, hatta di waktu sahur dan sebagainya, maupun waktu iftar, maupun waktu kita dalam mana-mana keadaan pun sebenarnya kita boleh mengingati Allah. Jadi cukuplah sekadar ini pada malam ini. Mata pun dah makin kendur ini. Jadi mudah-mudahan saya dan kita semua dengan kefahaman ilmu, dibimbing oleh para alim ulama, dan bagaimana Rasulullah memberi penerangan maupun pencerahan betapa nilai ilmu dan nilai mengingati Allah itu begitu azim. Jadi ibadah yang paling utama iaitu beribadah kepada Allah dengan sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan. Apa pun berlaku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah istirja' itu sendiri pun mengingatkan saya dan kita semua kembali kepada hak milik yang utama, hak milik mutlak, iaitu Allah. Sesungguhnya kami daripada Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi itu pun, apa pun berlaku, maknanya ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, kerana sebenarnya hakikat apa yang berlaku itu yang lebih baik dalam ketentuan takdir ilmu Allah buat kita. Bila dia telah berlaku sebagai satu pengajaran, sebagai satu kafarah, kalau sekiranya musibah mendatang kita dan sebagainya, dia merupakan kafarah dan mengangkatkan martabat kita menjadi orang yang sabar. Jadi di martabat dia nak diangkat tingkatan amal kita, dan kita dikategorikan seorang yang sabar ketika musibah berlaku itu. Jadi apapun maknanya alhamdulillah, itu ajib mukmin apa
nikmat, alhamdulillah bersyukur. Apabila ditimpa musibah, dia sabar dan dia tetap mengungkapkan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Jadi cukuplah sekadar ini pada malam ini. Wallahu alam. Yang baik itu tentu ilham yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu maupun kelemahan saya dan sebagainya dan berdasarkan kefahaman ilmu, dan kita semua diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan ketemu pada malam besok untuk maksud amalan ataupun langkah yang seterusnya 6.0 untuk meraih redha dan cinta kepada Allah. Jadi pada malam ini maknanya kita cukupkan fakta ataupun huraiannya berkaitan dengan sentiasa mengingati Allah dalam apa jua keadaan pun. Masa senang, masa susah, masa sihat, hatta apatah lagi masa sakit. Dan kita ingatlah yang Rasulullah wasiatkan itu. Bukankah ada satu wasiat yang masyhur yang sepatutnya saya dan kita semua kena ingat sebagai pengajaran? Rebutlah, ambillah sedapat mungkin 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya apa? Maknanya ketika lapang sebelum datangnya sibuk. Ketika sihat sebelum datangnya rasa sakit. Ketika senang sebelum datangnya rasa susah. Dan di antaranya ketika hidup sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian. Jadi subhanallah, nukilan pesanan Nabi SAW itu sebenarnya isyarat yang jelas kepada saya dan kita semua. Kita kena memahami hakikat mana yang aulawiyatnya yang kita dahulukan. InsyaAllah berdasarkan aulawiyat, InsyaAllah maknanya seorang itu akan buat keputusan yang bijaksana untuk menentukan qadar, bagaimana dia menentukan harian. Maka aulawiyat kepada saya dan kita semua, ala bizikrillah tadma'innul qulub. Kemudian ada ayat yang berkaitan bagaimana dinyatakan zikir itu yang lebih utama, yang lebih besar. Disebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wallahu zikrullahi akbar. Wallahu zikrullahu akbar. Maknanya mengingati Allah itu lebih akbar, lebih azim, lebih besar maknanya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita bersama pada sama 10.30 bagi yang meneruskan itikaf, yang niat itikaf maka dia boleh beritikaf di rumah, berkhalwah dengan Allah. Banyakkan zikir pada waktu pagi dan petang hatta pada malam dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan membaca kalimah-kalimah yang biasa dibaca oleh baginda Nabi SAW ataupun beberapa kalimah dijadikan wirid. Zikir itu dijadikan sesuatu yang diulang-ulang sebagai wirid, sama ada pada pagi maupun petang ataupun pada malam hari. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jaza atas semua perhatian